Assalamualaikum semua. So, kali ini kita akan belajar tentang basic forex. So, sangat-sangat sesuai pada newbies. Untuk korang tahu macam mana nak trade forex, apa itu platform MT4. So, macam mana korang dapat keuntungan dengan trade forex korang. So, korang boleh share pada kawan-kawan korang live pada kali ini, ajak diorang sama-sama dapat ilmu pada yang dah tahu, pada yang dah otai-otai ke. Kalau korang nak study balik, nak ingatkan balik, nak buat revision, boleh join juga pada kelas pada malam ini. Sebarang pertanyaan korang boleh tinggalkan komen dekat ruangan komen. So, saya lupa nak tanya, suara saya jelas tak? Jelas tak? So, kepada yang join live pada kali ini, boleh komen tak? Bagi tahu suara saya jelas tak di dalam live Facebook kali ini. Restore pula, sibuk-sibuk cakap tapi tak dengar suara. Okey, salam XAU Trader, salam. Oh, ni orang pertama Okey, Azizi Osman. Okey. So, pada korang malam ni ada lucky draw ada lucky draw berjumlah $200 akan diberikan kepada 20 orang. Maknanya seorang akan menang $10 walaupun sikit dengan jumlah tu, boleh trade tak ada masalah. So kalau korang nak menang tu, just isi form. Okay, kejap lagi admin kita akan letakkan, akan pinkan link untuk isi form tersebut. So korang hanya letak nama, nombor telefon dan juga email sahaja untuk korang join lucky draw pada malam ini. So kelas ni tak lama, agak-agak dalam sejam lebih sikit. So untuk korang nak menang, kejap lagi dalam pukul 9.30 kemungkinan Pak Din akan buat lucky draw, dan juga pada jam 10 sebelum kita berakhir, untuk kita bagikan kepada 20 orang pemenang $10 setiap seorang, kepada 20 orang berjumlah $200. Okey, jiwang lagu ayah tadi. Jiwang sikit kita layan perasaan sikit. Okey. Aci, Abang Amran kita pun ada juga. Salam Sifu, salam, saya newbie. Ini menipu ni kalau newbie ni, kalau dah letak nama pun XAU Trader ni pakar gold ni. Okey, Pak Nondin. Salam semua. Okey, so kadang-kadang ada juga saya punya pelajar juga tersilap antara Pak Din dan juga Pak Nondin orang yang lain Ini sahabat saya juga. Okey, terima kasih support dan juga join kelas kita pada malam ni. Okey, Tajul Edo, terima kasih. Kata clear suara clear. Okey, korang semua daripada mana? So kita komen-komen sikit sebelum kita nak start lagi. Dalam seminit dua lagi kita akan start. Just topik pada malam ini adalah Basic Forex 101 So kita akan mula sangat pada zero, pada siapa yang kosong, yang tak tahu apa itu forex, masuk forex pun tak tahu, kita akan cerita pada malam ini. Banyak tu Pak Din. Okey, terima kasih. Salam Tuan Din. Ya, salam juga. Okey. Tak payah bagi tu, Ranger KFC je lah. Ranger KFC kena datang sini. So, kita banyak, kita sekarang tengah online so kita bagi transfer $10 kepada akaun. Jorin Junior, terima kasih. Salam. Okey, hadir dari KL. So, korang yang lain-lain ni daripada mana sekarang dah ada dalam 16 mata memandang. Okey, Namiti Iqwa hadir dari Brunei. So, salam Brunei Okey, so kita kat sini daripada bangsa je, kat KL je. So pada korang yang nak join kita, boleh join kita pada live webinar kita pada malam ini. Okey, Andy Lau daripada Sarawak, terbaik. So alhamdulillah. So kepada korang yang nak join, nak dapatkan ilmu ataupun nak buat revision balik untuk pengetahuan korang dalam forex ni, boleh join pada kelas pada malam ini. So insyaAllah ia akan memberi manfaat, sedikit sebanyak akan memberi manfaat pada korang, pengetahuan tambahan, ataupun mungkin korang dah pernah trade tapi cuma korang tak tahu je apa itu forex ataupun ke mana duit korang pergi. So pada malam ni kita akan kupas sedikit untuk kita terangkan pada korang tentang forex ni. Okey. So guys, hadir dari Tawau pun ada. Ya, join pertama hari ni. Kelang je Pak Din. Okey, yang daripada Kelang, Razali Samsudin. Okey, terima kasih hadir. So bagus juga kita buat online webinar ni, sebab online webinar ni hanya perlu ada internet dan juga kita punya gadget cukup untuk kita terima ataupun kita macam berada depan-depan tanpa. So kalau kita nak datang kat sini, tak semua orang berkemampuan ataupun bukan berkemampuan daripada segi wang ke apa. Kadang-kadang masa tu nak datang ke sini dan juga jarak tempat tu yang agak jauh untuk berjumpa berdepan. So dengan teknologi yang ada sekarang, kita boleh buat online dan juga kita boleh belajar depan-depan. Macam berdepan Okey. FX Holish pertama kali. Okey, terbaik. Sikok bagi duo sekali Pak Din. Oi, nanti tu tengok dekat TikTok kalau nak main sikok-sikok ni. Okey ya, Mat John hadir dari Chiang Mai. Daripada Chiang Mai pun ada. Okey, terbaik, mantap.
So kepada korang, saya rasa kita dah boleh nak start dah ni, sebab kita pun nak bagi korang informasi dan juga masa pun tak berapa panjang. So saya ingatkan lagi kepada korang yang nak join, nak menang, nanti admin akan letakkan link form tersebut dekat dalam ni dan pinkan link tersebut untuk korang isi nama korang, letak nombor telefon dan juga email korang untuk layak ke lucky draw. So pengetahuan saya dah lebih kurang 50 orang join untuk nak menang lucky draw pada malam ni. Tapi korang kena tengok juga live ni. So saya akan buat 20 cabutan bertuah, 10 pada jam 8.30 nanti dan juga pukul 9 nanti. So di akhir kita 9.30, maafkan saya, 9.30 nanti dan juga pukul 10 nanti. Okey, maafkan saya. Okey, terima kasih sahabat-sahabat. Okey, so nanti korang merasa nanti Juno Market Malaysia dah komen dekat situ, ada link untuk korang isi form tersebut untuk korang layak join dalam kita punya lucky draw nanti. Okey, terbaik. Okey, kita rasa kita dah boleh mulakan. So kita beralih kepada kita punya slide pada malam ini. So kalau ada pertanyaan ke apa-apa, korang boleh selit je terus tanya dalam komen tersebut. Okey, komen dalam Facebook Live ni untuk saya bacakan persoalan korang dan saya jelaskan sedikit. Kalau dah daftar dalam link tu, dah tak perlulah. Okey, so kita akan ambil satu nama saja. So dan kalau kita buat lucky draw lagi, kalau pusing nama tersebut menang, nama setiap seorang layak untuk menang sekali sahaja. Okey, so kita mulakan kelas kita pada hari ini, iaitu kelas asas forex. So apa itu forex? Sekejap lagi saya akan ceritakan kat sini. So sebelum saya nak cerita panjang, kita cerita tentang disclaimer dululah. Okey, so ini adalah dagangan mata wang secara margin, mempunyai risiko yang tinggi. Tahap leverage tinggi boleh membantu menambah untung dan juga kerugian. So kalau dulu orang nak trade forex perlu menggunakan modal yang sangat-sangat besar, sekurang-kurangnya 10,000 USD ke ataupun 100,000 USD baru boleh buka position satu lot. Tapi sekarang dengan berjumlah 500 USD pun dah boleh buka lot yang besar. Okey, so apa yang dikongsikan dalam sesi ini adalah untuk tujuan pendidikan, bukan sebagai nasihat pelopor, tapi saya akan sediakan tips-tips dan cara penggunaan platform MT4 kita pada malam ini. Okey. Soalan pertama yang wajib ditanya dalam forex, apa itu forex? So kita nak tahu apa itu forex. Forex adalah foreign exchange. Okey, daripada bahasa Inggeris. Okey, bahasa Melayunya adalah pertukaran mata wang asing. Okey, dikenali sebagai urus niaga mata wang atau perdagangan mata wang sesebuah negara. Okey. Dijalankan lebih daripada 4,500 bank di seluruh negara. Okey, so antaranya memang banyak sangat, JP Morgan, Barclays dan juga bank-bank negara kat Malaysia pun ada juga, iaitu bank negara Malaysia pun berdagangkan forex. Okey, dijalankan merupakan pasaran ekonomi terbesar dunia dengan jumlah transaksi harian, ini kita bukan kira bulan ke apa, minggu, harian berjumlah lebih daripada 2 ke 7 trilion USD sehari. Sehari 2 ke 7 trilion USD dalam masa sehari. So transaksinya buy ataupun sell, jual beli, in out, entry dan juga close position ke apa, dalam masa sehari lebih kurang 2 hingga 7 trilion USD. So amat besar perdagangan forex ni di dalam dunia. Okey, seterusnya, apa yang perlu untuk memulakan dagangan? Apa yang perlu kita ada? So wajib sekali kena ada gadget lah. Gadget tu tak kisahlah korang kena ada komputer ke, laptop ke, PC ke, ada handphone pun dah boleh trade. Janji korang kena ada internet. Lepas tu apps yang korang kena ada adalah apps MT4 ataupun MT5. So paling selalu orang guna adalah MT4. Okey, so dekat sini ramai orang menggunakan MT4 dan juga untuk dalam PC pun sama juga, cuma korang perlu download korang punya software MT4 di dalam PC ataupun laptop korang. Okey, sangat mudah, hanya perlu ada gadget, ada internet dan juga ada platform dagangan iaitu MT4. So ada je benda tu, korang dah boleh start trade. Okey, mata wang utama forex. Dalam forex ni ada beberapa mata wang utama. Sangat-sangat banyak sebenarnya mata wang. Termasuk Malaysia pun adalah mata wang. MYR,
Malaysian Ringgit, SGD, Singapore Dollar. So itu adalah mata wang, tetapi utamanya mata wang utama yang didagangkan di dalam dunia yang transaksinya agak laju supaya kita cepat mendapat keuntungan adalah antaranya adalah USD. Mata wang di negara US adalah mata wang USD iaitu US dollar dengan gelaran greenback ataupun buck. So ada yang panggil 100 buck ke, ya itulah panggilan dia saja. Tapi dia punya simbol bagi mata wang tersebut adalah USD, bermaksud dengan US dollar. So seterusnya adalah GBP iaitu Great Britain Pound. Gelaran dia adalah kabel sterling. So GBP antara mata wang yang hangat didagangkan di dalam forex ni. Seterusnya adalah EUR, Euro, okey. Maksudnya adalah mata wang euro di negara euro yang dipanggil gelaran fiber. Okey, seterusnya adalah CHF. CHF adalah mata wang Swiss francs. Okey, dengan gelaran Swissy. Okey, seterusnya adalah New Zealand dollar iaitu simbol dia NZD. Saya tak masuk dalam gelaran so korang boleh baca dekat sini sebab kita boleh laju sedikit ke hadapan. So seterusnya adalah AUD, Australian dollar untuk mata wang Australia dengan simbol AUD, dan seterusnya adalah CAD. Simbol CAD adalah Canadian dollar bagi mata wang Kanada, dan seterusnya adalah JPY, Japanese yen, mata wang bagi negara Jepun. Okey, dengan gelaran yen tu sangat-sangat famous lah, antara beberapa mata wang yang sangat famous diniagakan di dalam forex. Tapi bila korang nak niagakan dalam forex, korang tak boleh berniagakan di dalam satu pasangan. So kejap lagi saya akan masukkan okey, kejap saya naikkan sikit, turunkan sikit suhu aircon kat sini. Okey. So seterusnya kita akan tunjukkan peta kat mana negara-negara mata wang yang selalu ada ataupun diniagakan. Okey. Terbaik. Okey, yang ini adalah peta dunia. So korang boleh lihat sendiri, kalau korang nak screenshot pun boleh screenshot. Korang boleh nampak peta dunia, korang nampak Kanada dekat mana dan mata wang dia macam mana. So dari situ kita boleh nampak. Kejap lagi saya akan jelaskan daripada peta dunia ni, kita akan nampak daripada mana mata wang yang bermula sekali diniagakan dalam setiap hari. So kalau korang akan perasan, so kita bermula dengan mata wang Australia ataupun New Zealand, okey, yang bermula sekali buka market pasaran. So pada pukul 5 pagi je dia orang dah buka, dah trade dah. Dia orang dah start trade. So kenapa dia orang start juga? Sebab dalam kita putaran bumi kita, so yang mula-mula sekali bangun ataupun start market dia orang adalah di belah Australia. Lepas tu benua Australia baru pergi ke Jepun dan market Asia, seterusnya pergi ke Europe dan juga ke benua Afrika. Okey. So ni korang dah nampak map. So korang tengok pula masa-masa trading forex, waktu dagangan forex bagi setiap negara. Okey. Okey, kat sini kita boleh nampak Okey, kita boleh nampak waktu dagangan yang mula-mula sekali adalah Australian Open pada jam 5 pagi sampai 1 tengah hari kita. Ni adalah waktu dagangan waktu Malaysia. So 5 pagi dia orang dah start trade dah. Maknanya dia orang dah start buka market di negara Australia. Seterusnya selepas market Australia barulah masuk market Asia, itu Jepun juga. Jepun mulakan pada jam 7 pagi, kadang-kadang pukul 6 pagi dia mulakan untuk dagangan mata wang Jepun. Seterusnya kita Asia pada pukul 9 dan seterusnya pergi ke Europe Open. Europe Open pada jam 2 ataupun 3 tengah hari kita. Kenapa saya katakan 2 ataupun 3? Sebab kita ada perbezaan waktu. Okay? So ada daily saving masa. So agak berbeza. Kadang-kadang waktu sejuk diorang akan cepatkan, akan lambatkan masa ataupun cepatkan masa sejam perbezaan. Okay, seterusnya lepas Europe, London adalah di GBP tadi. Okay, dan seterusnya adalah US Open. So color warna merah ataupun warna merun sekali yang di bawah tu adalah waktu yang paling rancak didagangkan. Sebab apa saya kata waktu tersebut adalah waktu paling rancak? Sebab dia bertembungan di antara beberapa market negara yang trade pada masa yang sama. So kalau korang boleh tengok pada pukul 2 sampai pukul 4 tu Asia Open dengan Europe Open. Lepas tu pada pukul 4 sampai pukul 7 tu ada lagi dengan Europe dan juga London.
masuk market yang paling terkuat sekali adalah pukul 8 sampai pukul 11. Itu adalah waktu Europe bertembung dengan waktu US Open. So waktu market tersebut adalah antara market yang bergerakannya agak laju dan pantas berbanding dengan masa-masa yang lain. So kalau korang buka chart korang, mungkin buka pada pukul 10 pagi, gerak dia berapa pip je. So kalau pada 8 malam, bergerakan dia lebih laju, mungkin 5-6 kali ganda lebih laju berbanding pada siang hari kita. Okey, sebab apa? Waktu itulah baru dia orang bekerja. Okey. So, faham tak setakat ini? Kalau ada pertanyaan, boleh tanya di dalam kita punya Facebook Live ni, di ruangan komen Facebook Live, korang boleh tanya dekat situ. Okey, Try FX hadir, terima kasih. Dan Scorpion color apa? Scorpion color jengking. Okey, Trader Gambi hadir. Mana lebih better nak analisis Pak Den? Guna candle broker atau buka di TradingView? Tak ada masalah sebenarnya. Perbezaan diorang, okey, kalau korang nak tahu, candlestick adalah menunjukkan harga open, close, high dan juga low. So perbezaan ni waktu tu ada berbeza. Waktu server tu dapat info tu ada berbeza beberapa second. Ada beberapa saat yang terlambat. That's why kadang-kadang berbeza waktu open dan juga close. Itu sahaja. Tapi tak menjejaskan korang punya trading. Okey. Faham cikgu, faham. Terima kasih. Kenapa tak ada colour pink? Okey, tak apa. Kita teruskan lagi. Garrett boleh tanya pula kenapa tak ada pink. Okey, so pada korang, setakat kita punya perkongsian pada kali ini, ada tak yang faham? So, kenapa kita sharekan tentang waktu dagangan. So, bila korang dah tahu waktu dagangan, so korang tahulah waktu bila yang terbaik untuk korang trade. So, kelebihan pada kita di Malaysia ni pula, so, kita dah bekerja, penat-penat kita kerja pada siang hari. So, kita trade pada waktu malam tu yang paling sesuai. Kita dah balik rumah, kita boleh trade dekat rumah. So, tak kacau waktu kerja kita. So, kalau kita trade balik pada pukul 8 tu, kita dah boleh start tengok analisa, kita buat setup, cari setup. Lepas tu, kita boleh entry pada jam antara 8 sampai 11 ke 12 malam untuk kita masuk ke dalam pasaran. Sebab waktu tu lah pergerakan pasaran agak besar. So, panjang dia punya ataupun pips yang kita boleh dapat lebih berbanding kita trade pada waktu siang. Okey. So, macam saya cakap tadi, kita dah tahu dah jenis-jenis mata wang bagi setiap negara dan kita dah tahu dah mata wang yang famous untuk didagangkan. So, bila kita nak trade ni, kita tak boleh nak trade pada satu mata wang saja. Disebabkan itu kita dipanggil forex exchange. So, kita perlu bertukar dengan mata wang yang lain, iaitu kita kena pairkan dia. Okey, so macam kita pergi ke money changer, kita nak tukar duit. So, takkan kita nak tukar duit USD dengan USD, ringgit dengan ringgit. Okey, so kita mestilah tukar. Kalau kita nak beli mata wang USD, kita bagi dengan duit kita ringgit. So macam situasi kita di money changer, kita nak beli $1 bersama dengan RM4.5. So kita akan beli dengan broker, tukar dengan duit kita. So, kemungkinan pada minggu depan pula RM4.5 tu dah tak relevan. Sebab apa? Mungkin mata wang USD menguat. So, bila mata wang menguat, nampak bukan kita punya mata wang melemah, tapi mata wang kita bernilai yang sama sahaja. Daripada hari itu RM4.5, tapi bila mata wang USD dah menguat, so kita terpaksa bertukar dengan mata wang USD tadi. Mungkin dah tak sama dengan nilai RM4.5 tadi, mungkin dengan RM4.70. So, dekat situlah. So, kalau dua-dua mata wang menguat, so pergerakan perbezaan di antara harga tu tak ada. So cara kita nak pilihkan mata wang ataupun kita nak matchkan mata wang tersebut pun perlu kita tahu. Alright. So kita masuk kepada jenis pair ataupun pasangan mata wang yang ada. Okey. Terima kasih Pak Din, tarik nafas. Maaf kalau saya punya penerangan agak laju. Sebab saya sediakan pada malam ni ada 70 slide untuk korang. So kalau korang, kalau kita sempat kita habiskan, kalau tak sempat kita, insyaAllah kita akan adakan lagi live webinar ni. Kita akan ada setiap 2 minggu untuk akan datang. Korang boleh join lagi untuk dapatkan info seterusnya. So kita akan buat step by step untuk anda dapat lagi mengetahui lebih dalam tentang forex. Dia nak bagi datang office. Okey, SAU trader, kalau ada yang kata bila negara tu bank tu cuti, currency dia akan strong, mitos atau kebenaran? Kebanyakannya bila bank tersebut cuti, sebenarnya bukan dia strong. Kebiasaan dia bagi mata wang tersebut dia kekal sama. So pair dia je yang memainkan peranan. So contoh, saya bagi contoh
UCAD, USD dan juga Kanada. Tapi contohnya USD cuti. So USD akan kekal mata wang dia nilai dia sama juga, cuma Kanada tu yang memainkan. Adakah Kanada makin menguat? Kalau Kanada menguat, pair tersebut akan jatuh. So kalau Kanada yang melemah, pair tersebut yang akan naik harga dia. Okey. So seterusnya pair apa yang best trade? Okey, terbaik soalan ni. So saya akan terangkan kat sini di slide seterusnya. Okey. So, seperti korang boleh lihat, dekat sini adalah jenis-jenis pasangan. So, terbahagi kepada 3. Ada 3 iaitu major pair, cross pair ataupun minor pair. Dan seterusnya adalah exotic pair. So, major pair ni selalunya dipasangkan dengan USD lah. Sebab USD antara nombor 1 mata wang di dunia. So, antara pair yang ada adalah Euro USD, GBP USD, USD JPY, AUD USD, NZD USD dan juga USD CHF. So, ini adalah antara mata wang yang selalu sekali orang trade untuk mendapatkan keuntungan lebih cepat berbanding dengan minor pair ataupun exotic pair. Dan seterusnya adalah minor pair, jenis mata wang utama juga, cuma tidak berpasangan dengan USD, iaitu Euro JPY, Euro CHF, GJ atau GBP JPY, Euro GBP dan juga GBP AUD dan juga lain-lain, banyak lagi. Okey, so selalunya saya punya dalam MT4 saya dah siap-siap 28 pair yang saya pantau untuk saya trade. Dan seterusnya adalah exotic pair. Ni memang jarang saya pantau ataupun memang tak pernah buka. Waktu awal-awal trade dulu ialah pernah buka. Pasangan mata wang yang kurang popular ataupun kenapa saya kata kurang popular, kalau kita buka candle daily di pair yang ini, pair exotic pair ni pun okey, kalau korang buka dekat pair ni sangat-sangat slow satu. Daily dia orang bersamaan dengan candle H1 di pair major pair. So sangat berbeza dekat situ. So pada korang so saya live dekat TikTok juga So pada korang di TikTok nak join, boleh klik link di bio saya. Lepas tu masuk kat Facebook live Juno Market Malaysia. So kat situ ada slide yang saya share. So kalau korang boleh tengok dekat sini juga ada slide-slide yang saya share. Okey, untuk korang dapat maklumat yang lebih. Okey, terbaik. So dari sini korang dah boleh faham tak? JPY baik banyak main jiwa. Ya betul, JPY. Buat masa sekarang ni JPY agak melemah. So nampak banyak peluang untuk buy di pair yang ada JPY ni. Okey, seterusnya kita masuk lagi penerangan tentang mata wang ni ataupun pair yang ada di sini. Okey, pasangan mata wang yang ada, okey, saya ambil contoh adalah Euro USD. Kenapa Euro di hadapan dan USD belakang? So kita dah tetapkan benda tu, tak kisahlah mata wang mana yang menguat, mata wang mana yang melemah. So yang di hadapan kita panggil sebagai base currency dan juga yang di belakangnya ataupun pasangan di belakangnya kita panggil code currency. So, kalau kat sini kita nampak Euro USD, Euro adalah base currency dan juga USD sebagai code currency. Sama juga, tapi kalau USD tu ditukar di hadapan, contoh pada pair yang lain pula, USD JPY. So, USD adalah code base pada currency tersebut, pada pair tersebut dan juga JPY adalah code currency bagi USD JPY. Okey, so di hadapan kekal base currency, di belakang sebagai code currency. So kat sini korang dapat sedikit ilmu, mungkin korang tak ambil tahu juga benda ni, just trade saja, tapi di sini korang dapat sedikit sebanyak ilmu di pair yang kita dagangkan. Di depan kita panggil sebagai base currency, di belakang kita panggil kepada code currency. Okey, so kita akan sambung balik kelas kita dengan topik seterusnya, iaitu mengenali broker. So dah screenshot pada terbaik Hazim. Okey, Tajul pun ada. Okey, tahniah. So dah 10 orang menang, ada lagi 10 pemenang yang akan menang di akhir kita punya sesi webinar kita pada malam ini. So, kita sambung kelas kita. Korang dah ready ke belum? Kalau dah ready, komen ready ya dekat dalam ruangan komen untuk kita start kelas kita untuk topik yang seterusnya, iaitu kenali broker. Ini je kelas topik untuk seterusnya ni. Okey. Komen ramai-ramai, ready untuk kita masuk ke slide yang seterusnya.
So pada korang, saya tengok kat sini lebih daripada 100 view So pada korang rugi kalau tak join pada kelas ni. Walaupun mungkin 10 USD, saja letak nama korang, just letak nama, nombor telefon dan juga email korang saja, korang dah boleh layak untuk join Lucky Draw. So Lucky Draw kita akan buat lagi untuk 10 orang pemenang di akhir segmen akhir webinar kali ni. Okey, ready. Okey, terima kasih. Tahniah. Okey, terima kasih korang yang komen ready. So kita masuk terus ke segmen ataupun slide yang seterusnya. Segmen macam dalam TV pula. Okey, seterusnya adalah kenali broker. Apa itu broker forex? Okey, so broker forex ni adalah satu entiti yang menyediakan akses kepada kita seperti mata wang, stok dan juga logam berharga. So logam berharga ni, kalau saya sebut logam berharga ni, semua orang akan fikir emas. Okey, dia ada lagi seperti contohnya adalah silver. So banyak lagi komoditi lain yang didagangkan di dalam forex. Bukan sahaja mata wang asing sahaja, tapi stok, logam pun ada juga. Dan juga menyediakan platform untuk korang berdagang. Okey, membolehkan berdagang. So secara online kita gunakan platform yang selalu sekarang sangat paling famous adalah MT4 dan juga MT5. So macam kita di Malaysia, kebanyakan ataupun sifu-sifu pun bagi signal pun ataupun menggunakan chart di MT4, MetaTrader 4, MetaTrader 4. Okey. Antara ciri-ciri broker berkualiti, berdaftar bawah badan regulator, maknanya berlesen, tempoh bisnes yang dah lama, so dipercayai, dan juga ada office, ada training center, bukannya tak ada training center ataupun buat kosong macam itu saja. So dan laman website yang dipercayai. Okey, dan juga dikenali umum. So nama-nama diketahui dan bila korang buka ada dalam MT4. So kadang bukan dalam MT4 laptop saja. So dalam MT4 kita punya telefon pun kena ada. So ada juga broker yang tak ada dalam MT4 di telefon. So hanya di dalam website dia saja yang boleh gunakan. So itu broker antara yang tidak dipercayai lah, yang agak ciri-cirinya kurang dipercayai. Okey, seterusnya. So korang mesti nak tahu, bila korang trade tu, aliran kewangan korang tu sebenarnya duit korang tu pergi ke mana. Lepas tu keuntungan korang tu dapat daripada mana. So kat sini saya cerita. Ini adalah korang sebagai trader, adalah retail trader. So pengguna akhir. Tak kisahlah retail trader ke, community trader ke, ataupun trader yang menggunakan nama company ke. Okey, so duit yang korang depo tu masuk kepada broker, dan broker pergi masuk kepada liquidity provider yang bank-bank besar saya kata. So Juno Market ni adalah salah satu contoh broker yang saya bagi, yang sebagai orang tengah yang mengambil order korang dan juga hantar kepada LP tadi. LP adalah liquidity provider. So daripada sini, daripada keuntungan korang juga yang dibayar oleh liquidity provider kepada broker, dan broker bayar kepada korang balik. So daripada situlah perjalanan ataupun aliran mata wang. Tak kisahlah korang profit ke ataupun korang rugi pun, di situlah dia punya perjalanan. So broker ni adalah sebagai orang tengah kepada bank-bank besar yang membayar ataupun mengambil korang punya kerugian dan juga membayar korang punya keuntungan. So orang tengah ni lah yang membayarkan. So hanya orang tengah ni mengambil sedikit keuntungan daripada spread. So spread nanti saya akan ajar juga di dalam bab-bab asas forex ni. So di akhir nanti kita akan dapat, insyaAllah, kalau kita dapat habiskan slide saya. So slide saya ni ada dalam 70 slide. So kita baru dah sampai dalam 13 slide pada malam ni. Okey, seterusnya. Cara-cara nak muat turun MT4 sangat senang. Korang boleh pergi ke laman web mt4trader.com ataupun daripada website broker pun ada juga dekat situ. Korang boleh pergi ke trading platform, lepas tu boleh download MT4 korang di dalam PC. So kalau pakai handphone pula lagi sangat-sangat mudah. Kalau pakai Android boleh pergi ke Play Store. Lepas tu kalau korang pakai Apple boleh pergi ke App Store. So sangat mudah untuk korang download software ataupun apps yang ada MT4 tadi ke dalam korang punya gadget. Tak kisahlah korang guna PC, laptop, tablet ataupun juga telefon mudah alih ataupun handphone lah, senang kata. Okey, ini antara, kalau dekat PC korang boleh nampak macam inilah punya gambar. So saya nak ceritakan kat korang, kita start dengan apa feature-features ataupun tools yang ada di MT4. So saya mulakan, so ada perbezaan sedikit di antara pengguna Android dan juga pengguna Apple. So kat sini kita ceritakan sedikit dahulu untuk pengguna Android dahulu.
So kita lebihkan kepada pengguna telefon lah berbanding dengan yang gunakan PC. Okey, so kebanyakan orang akan tengok di telefon kan. So kita bagi dulu kepada pengguna-pengguna telefon mudah alih ni. Okey. So codes ni kalau korang buka je MT4 korang akan nampak codes ni. So korang akan nampak apa simbol tambah dekat belah atas. Belah atas, belah kanan sekali. So korang tengok korang punya MT4, belah atas, belah kanan tu simbol yang kedua tu adalah macam korang nampak simbol tambah tu membolehkan anda menambah pair ataupun mata wang yang korang yang tak ada dalam tu. So kalau korang buka-buka saja dia dah siap sedia bagi beberapa jenis pair. So mungkin korang nak trade pair gold tapi tak ada. So korang boleh tekan tambah tu untuk korang type XAU USD ataupun ada setengah broker menggunakan gold GOULD. Kat situ korang boleh GOLD. So korang boleh type dekat situ untuk korang tambah pair yang tak ada dalam korang punya MT4. So seterusnya adalah nampak simbol macam simbol pensel tu kan. Simbol atas sekali belah kanan tu. So itu membenarkan anda untuk menyusun kedudukan pair. So kadang-kadang orang tak suka, mungkin dia nak pair gold kat atas ataupun GU dekat atas ke EU dekat atas ke, tak kisah, terpulang pada korang untuk korang susun korang punya pair mengikut kesesuaian anda, ataupun korang nak sort ikut urutan huruf tadi ke pun tak kisah. Dan juga untuk melihat maklumat tambahan seperti spread, korang boleh tekan lama-lama je kat mana-mana pair, lepas tu dia akan keluar tulisan advanced view mode. So dekat situ korang boleh nampak spread yang berlaku ataupun setiap pair tu berapa spread dia. Okey. Seterusnya ini korang boleh nampak kat sini. Tadilah yang korang nampak pada codes tu yang belah bawah sekali, belah kiri bawah. Kiri yang bawah sekali tu adalah codes. So kat situ korang boleh nampak codes dia. So seterusnya yang kedua tu adalah chart. Okey, chart tu yang inilah. Ini adalah chart. So apa simbol-simbol yang ada kat chart ni, bahagian chart yang akan menunjukkan carta ataupun chart kepada pair yang anda pilih. Okey. Simbol yang tambah ataupun nampak macam tambah, dia bukan tambah, dia ada ruang kosong di tengah-tengah tu. Okey, adalah cursor yang membolehkan anda melihat harga pada bahagian yang anda mahukan. So kita boleh gerakkan benda tu. So kalau korang nak tengok harga pada candle yang lain pun boleh. So dan seterusnya nampak macam simbol F. So dekat simbol F tu yang atas tu, kat tengah-tengah tu adalah simbol F. So membolehkan anda menambah indikator ke chart. So kalau korang nak tambah indikator, boleh tekan simbol F tersebut. So sebenarnya dia ada je shortcut yang ada. So menggunakan shortcut tersebut, korang boleh pergi ke Okey, dengan shortcut tersebut korang boleh nanti kita belajar depan-depan. Untuk tunjuk shortcut ni lagi mudah sebenarnya, tapi susah untuk ditunjukkan. So korang belajar dulu, nampak apa simbol-simbol yang ada tu, itu maksud dia. So seterusnya nampak macam simbol mata wang tadi membolehkan anda melihat chart pair lain, ataupun cara paling senang pergi bawah belah kiri tu, tekan kat codes tu balik. Lepas tu pergi masuk pair mana-mana yang korang nak, just tekan dia pair tersebut untuk korang lihat chart. Seterusnya adalah simbol macam jam tadi, menunjukkan time frame. So korang boleh tukar time frame. Mungkin chart tadi menunjukkan time frame pada M5, tapi korang boleh tukar kepada M15 ke H1 ke H4 ke, tak kisah pada chart apa yang korang nak. Dan juga seterusnya nampak macam buku nota tu ada tambah tadi, simbol tu adalah membolehkan anda untuk masuk trade. So maknanya untuk korang masuk order lah, entry pasaran. Tak kisahlah untuk korang instant order ke ataupun korang nak buat pending order. Okey, yang seterusnya adalah trade. Ini adalah gambar chart dari tadi. So korang nampak simbol-simbol tadi, itulah penjelasan tadi yang saya dah jelaskan. So seterusnya yang trade tadi adalah yang belah bawah, yang ketiga daripada kiri. So yang pertama adalah codes, seterusnya adalah chart, dan yang ketiga adalah trade. So trade ni menunjukkan apa? Menunjukkan kesemua trade yang sedang aktif.
Maknanya kalau korang ada entry, dia adalah kat situ. Kalau korang tak ada entry, tak ada. So contohnya macam ni, ada entry, ada nampak kat situ. So kalau tak ada entry, tak ada nampak dekat ruangan trades ni. So terangan ni anda boleh dapat maklumat beberapa pips yang dah profit ke, tengah loss ke, tengah floating ke, tak kisahlah dan juga posisi apa yang korang masuk, pair apa yang korang masuk, dan juga dekat situ ada simbol, ada dua simbol dekat atas, kat belah kanan tu ada dua simbol. So simbol yang anak panah atas dengan anak panah bawah tu membolehkan anda menyusun trade yang aktif anda berdasarkan order, masa dan juga simbol ataupun profit. So korang boleh sort balik. So kalau korang nak pilih ikut pair, kalau korang banyak masuk pair, so korang boleh pilih pair apa yang nak ke atas, pair apa kat bawah, nak ikut susunan huruf ke, ataupun masa korang trade. Ataupun kalau korang nak tengok urutan profit yang kat atas ke, ataupun profit dekat bawah, loss yang dekat atas ke, tak kisah juga, pun dibolehkan menggunakan simbol anak panah atas dan juga bawah ni. Okey, seterusnya juga adalah simbol nota tu jadi juga sama macam dekat chart tadi, simbol tambah tadi membolehkan korang masuk untuk trade. So dekat sini trade ni memang mudah je cara nak guna dia, sama hampir lebih kurang dengan tadi. Cuma kat trade ni kalau korang tak ada position memang tak ada apa-apa lah korang nampak, just nampak margin korang berapa, equity korang berapa, level korang berapa, tu je lah yang boleh nampak. So bila kalau ada position baru korang boleh nampak lagi detail pair apa yang korang dah entry, ataupun pending order korang pun korang boleh nampak kat situ. So kalau dia akan bila korang dah nak SL ke TP ke ataupun dah nak masuk order pun dia akan nampak dekat situ ada naik color, kalau dah nak masuk tu warna hijau ataupun warna merah kat situ kalau korang dah nak hit SL kat situ. Okay, so kalau tak ada position memang tak ada nampak apa-apa pair lah ataupun selain daripada margin equity tersebut. So untuk bahagian trade ni ada position baru korang sesuai untuk tengok. Okay, yang seterusnya adalah kita punya history lah. Yang nombor 4 daripada kiri, belah bawah sekali tu, nombor 4 daripada kiri, yang pertama adalah quotes, yang kedua adalah korang punya chart, lepas tu trade, lepas tu baru history. Okay, history ni sebenarnya menunjukkan ke semua aktiviti trade yang pernah anda lakukan. Anda juga boleh melihat beberapa pergerakan pips serta profit ataupun loss yang anda dapat daripada kesemua trade. Okay, so contoh history tu kat sini lah. Ni maknanya yang korang dah close position. Kalau tak close lagi, masih lagi di dalam trade. So kat history ni kita nak tengok position yang kita dah close. So menunjukkan ke semua aktiviti trade yang kita dah close. Anda juga boleh melihat berapa pergerakan pips pun kita boleh tengok situ, kita boleh baca di situ. Berapa pips yang kita dah loss, berapa pips kita dah rugi. Simbol yang ada dekat sini tak banyak, ada 3 je. Contohnya kat sini belah atas kanan sekali tu korang boleh nampak ada simbol-simbol tu. So simbol yang mata wang tu, ada anak panah pusing dekat mata wang tersebut adalah membolehkan anda melihat history. So melihat sejarah sesuatu pair atau semua pair yang ada. So dan seterusnya adalah simbol anak panah tambah tu adalah simbol sort. So korang boleh susun balik simbol-simbol tersebut untuk korang nak susun balik, nak ikut turutan daripada mana yang open dulu ke, mana close trade dulu ke, ataupun mana yang paling profit ke atas ke, tak kisah, terpulang pada korang. Dan juga seterusnya adalah simbol macam kalender tu untuk korang custom balik, atau korang nak pilih sejarah daripada sejarah hari ni ke, sejarah minggu lepas ke, seminggu ke, nak sejarah 3 bulan ke, ataupun ada juga di dalam tu untuk korang nak custom daripada berapa hari bulan sampai berapa hari bulan korang trade, berapa korang punya keuntungan dan berapa korang punya kerugian. So daripada situ korang boleh tengok balik korang punya kerugian, ataupun korang nak tengok balik korang punya sejarah korang punya trade. So tak kisahlah dalam keuntungan ke kerugi, atau korang boleh study balik korang punya trade. Okey. Inilah history dia. Kalau ada close trade baru masuk sini. So selagi tak close trade tersebut ada di dalam trade. Okey. So history tu adalah di bawah sekali tu nombor 4 daripada belah kiri. So yang pertama adalah quotes, yang kedua adalah chart, yang ketiga adalah trade, dan yang keempat adalah history tadi. Dan seterusnya adalah news and chat. Jarang sangat digunakan, bahagian yang jarang digunakan untuk membaca berita forex ke ataupun berbual dengan komuniti MQL. So jarang sangatlah orang guna. Inilah bahagian
tadi yang saya kata news dan juga chat. Yang belah kanan sekali nombor 1 dan juga nombor 2 daripada belah kanan. Okey. Seterusnya, cara-cara korang nak setting menggunakan MT4 di dalam Android. So, cara-cara nak setting dia, korang kena tekan sekali yang belah atas kiri tu, simbol ni. Ni, kalau korang nampak, atas sekali kiri tu yang ada 3 line tu, tekan yang itu untuk akses bahagian setting. Okey, lepas tu boleh mengubah beberapa perkara MT4. Termasuklah contohnya tukar color candle korang ke, ataupun korang nak adjust korang punya grid ke dekat dalam setting. Okey, so korang boleh nampak belah kanan sekali, belah atas, lepas tu pilih setting dan juga korang boleh ubah apa-apa yang kat situ, yang ada dekat situ. Okey. So, boleh tak kita sambung seterusnya untuk MT4 iOS? Pengguna-pengguna MT4 iOS, pengguna iOS ada tak dekat sini? Pengguna iPhone. Okey. So, kita akan jalankan kita punya lucky draw dalam 5 minit lagi. So, korang relax dulu. So, kita habiskan slide untuk MT4 bagi pengguna Apple ataupun iOS. So, kesian tadi kita dah ceritakan tentang tools-tools yang ada ataupun feature-features yang ada dalam MT4 di Android. So, kita nak ceritakan MT4 di iOS pula. Okey. Dia lebih kurang tak jauh beza, okey. Okey, first kali adalah codes di belah kiri sekali belah bawah, nampak ni? Belah kiri sekali bawah codes tu, lambang codes tu. So, apa yang ada dekat codes ni, anda boleh lihat semua maklumat berkaitan dengan pair yang anda mahukan kat sini. Dan juga simbol tambah tu adalah simbol untuk korang tambah pair apa yang tak ada dekat dalam tu. So, selalu korang, macam saya cakap tadi, kalau tak ada pair gold, korang boleh type kat situ gold, GOLD. Ataupun selalunya gold, bagi lambang gold adalah XAU USD. Ataupun tak ada GJ, JBP, JPY. Korang boleh type dekat ruangan simbol tambah tu. Tekan simbol tambah, type dekat situ, korang boleh search dan pilih simbol tersebut untuk dimasukkan dalam codes. So, untuk korang boleh trade code tersebut. Okey, itu adalah simbol tambah tadi. Seterusnya simbol pencil tu. Sama juga macam dalam Android. Simbol pencil ni membenarkan anda menyusun pair-pair tu. Korang nak masuk naik atas ke, ataupun korang nak tukar ke bawah ke. Korang dah biasa trade pair yang selalu korang trade tu, korang letakkan di atas. Okey, simbol yang seterusnya adalah simple dan juga advance untuk korang tukar. Membolehkan anda melihat pair yang ada maklumat. So, macam korang boleh tengok kat sini, ini adalah simbol korang tekan advance. Bila advance, korang boleh nampak sekali dengan spread bagi setiap mata wang yang ada. So, kalau korang tekan bahagian simple tu, tak adalah nampak spread tu. So, bila advance, lagi nampak lebih mendalam sekali dengan spread bagi mata wang, setiap mata wang yang ada sekali. Okey. Seterusnya, nombor 2 daripada belah bawah tu, tadi yang pertama adalah codes, yang kedua adalah chart. So, yang kedua tu korang boleh nampak bahagian chart menggunakan pair-pair yang kita pilih. So, kalau kita contoh kita ambil Euro USD, kita akan nampaklah chart Euro USD. Okey. So, simbol H1 dekat atas tu kita boleh tekan dan kita boleh tukar time frame yang kita nak. Tak kisah time frame. M1, M5, M15, H1, H4. Dekat dalam MT4 kita ada sampai H4 je Kalau ada kat MT5 ada lebih lagi. So, dan juga daily. Daily tu simbol dia adalah D1, batu weekly dan juga monthly. So, seterusnya adalah simbol macam tambah, tapi dia bukan tambah, dia kat tengah-tengah tu ada kosong, kesa tu. Simbol kesa tu membolehkan anda melihat harga mana candlestick yang korang nak. Okey, dan juga simbol F tu adalah simbol membolehkan anda menambah indikator ke dalam chart. Okey, simbol ada simbol tiga segi, petak, bulat menunjukkan objek yang boleh digunakan untuk korang tambah. So, korang nak buat line, korang nak buat kotak, nak buat shape ke apa, untuk korang dapatkan setup ke, untuk korang tanda korang punya chart, boleh tekan kat situ. Dan simbol trade membolehkan anda untuk masuk trade. Tak kisahlah pending order ataupun instant. Okey, kita laju sikit supaya kita boleh buat kita punya lucky draw pada malam ni juga. Okey. Okey, seterusnya yang ketiga daripada bawah sekali tu kat kiri tu, first tadi kita cerita pasal code, seterusnya pada cerita pada pasal chart, dan yang ketiga adalah trade. So, trade tu yang inilah. So, ada korang trade, ada open position, tak kisahlah instant ke, pending order ke, akan keluar dekat dalam ni. Okey, menunjukkan ke semua trade yang sedang aktif, anda mendapat maklumat
pips yang sudah bergerak ataupun tak kisahlah pips yang sedang bergerak dalam keadaan keuntungan ataupun rugi. So kita boleh nampak kat dalam ni. Dan juga simbol yang ada dekat sini ada satu je untuk pengguna iOS. Untuk bahagian chart ni ada satu yang ada nampak tu belah kanan sekali atas ada simbol tambah. So simbol tambah tu membolehkan anda untuk masuk trade. Okey, bagi pair yang anda pilih. Okey. Seterusnya history. History yang keempat tadi daripada belah kiri tu bawah bawah sekali tu daripada kiri adalah nombor 4, daripada kanan nombor 2 adalah history. So history ni menunjukkan ke semua activity trade. Okay, so activity trade yang kita dah lakukan dan juga kita boleh tengok berapa profit yang kita dah buat dan juga berapa kerugian yang kita dah lakukan sepanjang kita trade. So kita boleh ubah kat situ, kita boleh ada dekat situ ada daily, ada weekly, ada monthly So kita boleh customkan pun boleh mengikut tarikh yang kita nak daripada hari ini ke hari tersebut, berapa kerugian kita ataupun berapa kita punya keuntungan. Okey. Okey. Seterusnya kita masuk bab setting. Okey, cara-cara untuk kita setting dekat dalam iOS. Cara ni sangat mudah kalau dekat iOS. Okey, bahagian setting ni just tekan yang paling bawah belah kanan sekali tu. Bawah kanan. Okey, di bahagian setting ni anda boleh mengubah ikon trading anda ataupun melihat news ataupun kalender dan juga sebagainya. So itulah dia penjelasan mengenai MT4 di Android dan juga pengguna iOS. So harapnya korang faham. So akan datang kita ada beberapa lagi untuk kita terangkan. Banyak lagi yang untuk saya sajikan kepada korang. Antaranya adalah saya nak cerita tentang time frame, kita nak cerita tentang spread dan juga macam mana kita nak buat buy limit, buy stop, sell limit, sell stop. Okay, kita tak masuk lagi bahagian teknikal dan juga fundamental. InsyaAllah akan datang kita akan teruskan lagi live webinar ini untuk kita tambah lagi. So pada kali ini saya rasa kita dah cukup masa kita untuk kita nak bagi lucky draw pula. So kita tamatkan kelas kita pada kali ini untuk kita teruskan pada lucky draw.